Dalam era ini, pendidikan adalah satu perkara yang cukup penting dalam memastikan pembangunan negara pada masa akan datang. Tetapi cukup malang bahawa banyak yang mengatakan sistem pendidikan negara kita masih lagi jauh ketinggalan. Dan sudah pasti perkara ini tidak sepatutnya berlaku dalam kita mengejar wawasan 2020. Jadi ikuti saya Adli Zakwan, kita mencari apakah masalahnya dan bagaimana untuk kita menyelesaikan. Anas Alam Faizli, Founding Executive Director Teach for the Needs TFTN. Hai dan Assalamualaikum kepada anda semua yang sedang menyaksikan What Say Youth di mobtv.my. Dan kita kini bersiaran di studio Mob TV bersama dengan seorang panel yang akan berkongsikan tentang sistem pendidikan di Malaysia. Jadi selamat datang saya ucapkan kepada Anas. Terima kasih kerana sudi datang dan terima jemputan kami inilah. Sebenarnya pendidikan memang satu isu yang besar. Apatah lagi baru-baru ini pun telah diperkenalkan dengan pelan pembangunan pendidikan Malaysia dan sebagainya. Tapi bagi pada anda sendirilah yang telah berkecimpung dalam bidang orang kata kesukarelawanan dalam membantu anak-anak lain dalam pelajaran ni, apa itu pendidikan kepada anda dan bagaimana dengan sistem pendidikan di Malaysia? Oh, soalan yang agak heavy daripada saudara Adli. Pertama sekali terima kasih kepada Mob TV kerana menjemput saya mewakili Teach for the Needs ke rancangan ini. Bila kita bercerita pasal pendidikan, saya suka mulakan daripada falsafah pendidikan negara. Kerana daripada falsafah pendidikan negara itu baru kita boleh lihat apa yang akan kita laksanakan dan bagaimana daripada falsafah itu sendiri turun sehingga pelaksanaan di setiap sekolah daripada segi cikgu dan anak-anak. Jika kita lihat falsafah pendidikan negara Malaysia, menurut saya begitu komprehensif. Kita menekankan jasmani, emosi, rohani dan intelek. Walaupun begitu, kerana terlalu banyak, fokusnya agak besar dan begitu komprehensif, keputusannya agak kalau bahasa Inggeris tu pakai vague. Tak jelas lah. Tidak jelas. Dan yang kita lihat di Malaysia kebanyakan fokusnya adalah pada intelek. Dan jasmani, emosi, rohani ini agak ketinggalan. Walaupun kita tekankan intelek, terdapat masih keputusan di peringkat antarabangsa masih tidak begitu intelek. Jadi kita lihat contoh-contoh di falsafah pendidikan negara lain yang saya, kalau boleh saya bagi contoh di Amerika. Falsafah pendidikan mereka adalah pragmatik, iaitu practicality. Okay, satu je. Kalau di Jepun, kejujuran. Falsafahnya jujur. Jangan menipu. Pergi kerja betul-betul. Kan? Itu daripada kecil sampai besar, falsafah pendidikannya menggunakan konsep kejujuran. Kalau lihat di Korea, falsafah pendidikannya menekankan budaya Confucius. Apa beza empat negara yang saya sebut tadi dengan Malaysia? Malaysia ada empat. Jasmani, emosi, rohani, intelek. Dan banyak kajian empirikal yang dijalankan oleh pensyarah-pensyarah dan ahli akademik di universiti mendapati jika falsafah pendidikan negara itu terlalu luas, hasilnya tidak begitu baik seperti di negara-negara yang memfokuskan hanya satu. Kami di TFTN, di Teach for the Needs, ada cuba mengusulkan beberapa falsafah pendidikan negara yang melihat daripada situasi di Malaysia. Kami mengusulkan falsafah pendidikan berasaskan cinta. Daripada kita pergi sesuatu yang terlalu komprehensif, kita fokus kat satu. Mengapa kami cadangkan begitu, saya akan sambung selepas ini. Kemudian kita merujuk kepada intelek. Yang kita lihat di Malaysia ini begitu menekankan intelek. Seperti yang saya kata tadi, malangnya reputasi ataupun kedudukan Malaysia di 3 indeks antarabangsa tidak merangsangkan. Kita lihat di United Nations Index of Education, Malaysia kedudukan 90 daripada 180 negara. Kita lihat pencapaian Malaysia di Trend in Mathematics and Science yang terbaru. Kita telah merosot sepanjang 4 kali ujian daripada tahun 97 sehingga sekarang. Kita lihat kedudukan Malaysia di dalam PISA. Jadi setiap kali keputusan PMR dan SPM keluar, ibu bapa melonjak-lonjak kebahagiaan, kegembiraan
menikmati anak-anak mereka yang mendapat keputusan semua A. Kalau dulu sampai 20 A. Sekarang mungkin kurang sedikit akibat peraturan-peraturan baru yang diperkenalkan. Tetapi malangnya kita melihat di luar. Kita melihat jurang pendapatan negara. Kita lihat jurang pendapatan negara antara yang terbesar di Asia. Kenapa? Kita lihat juga jurang pendidikan. Jurang pendidikan di mana mereka yang mempunyai ijazah dengan mereka yang hanya mempunyai SPM ataupun kurang, jurangnya amat besar. Kalau kita kaji, kalau kita bahagikan pendapatan di Malaysia, kita ambil top 20%, middle 40% dan bottom 40%. Dan ini berkenaan dengan income lah. Ini income. Mengapa income jadi begitu? Kita buat profiling. Kita lihat education. Yang bottom 40% kita buat profiling, kita dapati hanya 2% mempunyai ijazah. Dan yang lainnya SPM, PMR ataupun tidak mempunyai formal education sama sekali. Kita lihat yang top 20%, kita dapati 70%, maknanya 20% terkaya di Malaysia, 70% daripadanya mempunyai sekurang-kurangnya ijazah pertama. Jadi jurang pendidikan memberi kesan langsung kepada jurang pendapatan. Dan bila kita ada gap yang besar, ia akan memberi banyak kesan-kesan sosial yang tidak baik. Apabila jurang terlalu besar, banyak kajian telah dilakukan dan mungkin saya tidak akan pergi mendalam. Memang menarik kalau kita kata tentang jurang daripada dulu lagi lah. Zaman orang kata daripada dulu lagi memang katakan jurang pelajar-pelajar di kampung yang pelajar di bandar cukup berbeza. Apatah lagi sekarang kita dah ada macam-macam sekolah-sekolah bistari, sekolah kluster, sekolah bijak, sekolah tak berapa bijak dan sebagainya. Jadi apakah yang sebenarnya menyebabkan ada jurang ni? Adakah sebab memang pelaksanaan falsafah tadi itu tak sampai dari sudut pelaksanaan kepada semua ataupun kesamarataan kepada akses tu, ataupun sebenarnya memang perkara ini adalah satu perkara yang tidak dapat dielak? Sebab apa? Terlalu ramai yang terlibat sama, macam cikgu yang tak berminat mengajar di kampung, yang ada di kampung, pelajar pula tak berminat, ibu bapa yang tak berapa mengharapkan pendidikan. Jadi mungkin boleh kongsi pada pandangan anda apakah yang menyebabkan adanya jurang pendidikan di antara yang berada di bandar dan juga luar bandar? Saya cuba alih sedikit. Okay, kalau kita lihat jurang pendidikan bandar dan luar bandar, okay, itu kita tahu banyak faktor daripada segi infrastruktur, daripada segi keadaan sosioekonomi keluarga-keluarga di bandar dan keluarga-keluarga di luar bandar, akses kepada tuition komersial ataupun akses kepada aktiviti-aktiviti luaran. Jika sekolah di bandar, hujung minggu boleh ke banyak pusat-pusat yang sekarang ni kebanyakan hiburan berunsurkan pendidikan, seperti contoh di Kidzania. Jadi kita nak bandingkan daripada segi infrastruktur. Tapi daripada bincang hal itu, saya lebih suka melihat jurang pendidikan di dalam satu-satu kelompok sistem itu sendiri, di sekolah itu sendiri. Di sekolah itu sendiri telah mewujudkan satu jurang pendidikan yang sangat lebar. Kita boleh lihat satu sekolah yang mempunyai 4 pelajar 9A dan pada yang masa yang sama mungkin mempunyai pelajar-pelajar yang pada darjah 6 masih tidak boleh membaca. Mengapa ini berlaku? Saya bagi contoh 30 tahun lepas di Finland, mereka telah melakukan satu eksperimen yang ganas. Maksudnya mereka tukar semua, mereka ambil konsep egalitarian, kesamaan. Mereka lebih suka semua anak-anak di sekolah sama-sama naik daripada ada kelompok yang cemerlang dan ada kelompok yang ketinggalan dan corot. Jadi eksperimen ini selepas 20-30 tahun menampakkan hasilnya, di mana Finland telah menguasai semua indeks-indeks ukuran pendidikan antarabangsa. Mengapa ini boleh berlaku? Saya ambil satu contoh mudah. Kami pernah masuk satu sekolah. Saya tak nak sebutlah nama sekolah ni, kita tak nak memberi kesan kepada pengetua dan mereka yang terlibat. Tapi sekolah ini berada di tengah-tengah kota, di tengah-tengah bandar, di tengah-tengah Kuala Lumpur. Kita belum cerita kampung, kita cerita di tengah bandar. Kami masuk, kami lihat murid darjah 6. Okey, mereka ada 10 kelas. Ya, jadi kurang lebih ada 350 pelajar. Kelas darjah 6 yang paling corot, rata-rata di dalam kelas tidak boleh membaca.
TFTN dah masuk banyak rumah anak yatim dan beberapa sekolah, dan kami lihat secara purata di peringkat darjah 5, darjah 6, 10% masih tidak boleh membaca. Apakah yang telah berlaku? Mengapa mereka corot dan ditinggalkan? Teori kami yang saya cerita cinta tadi, kekurangan kasih sayang, empathy, di mana anak-anak di sekolah diajar untuk cabar-mencabar, saing bersaing. Dapat 9A, dapat basikal. Okay, jadi daripada darjah 1, masuk darjah 1, pelajar-pelajar cemerlang akan terus masuk ke kelas-kelas yang cemerlang, kelas alfa, di mana pelajar-pelajar yang corot akan terus menduduki kelas-kelas corot. Teori mereka mudah. Teorinya, jika pelajar itu berada di kelas cemerlang, kita tidak mahu melambatkan atau merencatkan pembelajaran mereka. Jadi jika kita yang campur, ada potensi. yang ada potensi, jika kita campur dengan anak-anak murid di kelas corot, potensi mereka akan terencat. Kebolehan mereka akan terencat. Potensi mereka tidak dapat dieksploitasi. Kita tak dapat jenis-jenis yang belajar di UK 20A seperti yang kita lihat sebelum-sebelum ini, yang banyak kes yang kita tidak akan huraikan di sini. Tetapi mengapa kita tidak campurkan kelas-kelas itu, yang kita tanamkan semangat kerjasama, kasih sayang, di mana pelajar yang pintar mengambil berat pelajar yang corot. Pelajar pintar mengajar pelajar yang corot. Naik sama-sama daripada 20% cemerlang dan 70% terus. Malah statistik pekerja di Malaysia, lebih 70% hanya berkelayakan SPM atau di bawah. Dan mereka akan, kerana itu pendapatan daripada cukai pendapatan tidak bertambah besar, kerana kita tidak banyak penduduk-penduduk atau pekerja di Malaysia yang menyumbang kepada cukai pendapatan kerana gajinya kecil. Tapi kalau kita balik kepada pembagian kelas tadi tu, ada juga yang mengatakan bahawa sebenarnya pembagian kelas ni bagi memudahkan guru-guru mengenal pasti pelajar mana yang mungkin kalau yang ketinggalan ni, kelas corot ni boleh diberikan perhatian lebih tentang kekurangan dan sebagainya, berbanding dengan kalau kita dicampurkan mungkin tak dapat identify as a person dan tak boleh nak fokus. Bagaimana pendapat anda dengan cara itu? Adakah memang sebenarnya seharusnya tanggungjawab bagi membantu pelajar corot ini bukan hanya pada guru, bukan hanya pada ibu bapa, tapi juga pada pelajar yang cemerlang itu sendiri untuk membantu rakan-rakan mereka? Anak-anak di usia, especially di sekolah rendah, mereka suka melihat contoh. Jika tidak silap, ada kajian bagi mereka yang berumur 12 tahun ke bawah akan meniru semua telatah ibu bapa mereka. Jadi tak hairanlah kalau anak 8 tahun marah seperti apa yang ibu bapa mereka marah kan. Tiba-tiba dengar dia marah adik dia, tak pergi mandi lagi, pukul berapa dah ni? Cara dia cakap tu diambil dari ibu bapa mereka. Betul. Jadi mereka imitate, mereka suka mimik reaksi. Jadi sama pelajar-pelajar di kelas corot, jika mereka hanya bercampur dengan pelajar-pelajar yang sama corot, satu, kita telah menafikan hak-hak mereka yang late bloomers, yang dah masuk darjah 4 baru twing, tiba-tiba baru dia jadi pandai kan. Pertama. Kedua, kita telah meletakkan mereka dalam satu kondisi yang semua corot dan mereka tidak ada aspirasi, tidak ada harapan. Jika mereka bercampur dengan anak-anak pintar, mereka akan melihat itu role model saya. Saya mahu jadi pandai seperti Ahmad ataupun seperti Aminah. Tetapi bila mereka hanya di-combine-kan, oh kawan-kawan saya ni pun semua lebih kurang je. Tak pandai mana. Tak pandai mana. Dan saya ingin menyangkal teori yang katanya jika mereka dalam satu tempat yang sama, lebih mudah untuk kita uruskan mereka. Kerana jika dilihat, kelas kita masih saiz besar. Satu cikgu 30 hingga 40 anak murid dalam satu kelas. Jadi kelas pandai ke, kelas corot ke, tak ada beza pun. Lainlah kalau mereka katakan kelas corot ni dia bagi satu cikgu, satu lagi cikgu pembantu. Cikgu di depan mengajar, cikgu pembantu lihat di belakang jika ada masalah-masalah. Ataupun ada kelas intensif yang lebih bagi anak-anak corot. Tapi saya tak rasa perkara yang seperti itu berlaku di Malaysia. Jadi itulah, kalau kita katakan banyak industri telah terlibat secara langsung dengan kaedah-kaedah, maksudnya dari sudut praktikal lah, turun to the ground, kita boleh lihat perkembangan dan sebagainya. Jadi lalu kalau kita katakan tentang inspirasi orang ramai lah dalam mendapat dalam sistem pendidikan ni, banyak cakap tentang cerita Three Idiots.
Maksudnya ini memang cerita yang bagus, ini memang boleh jadi inspirasi bagaimana sistem pendidikan sepatutnya. Jadi kalau anda yang berada yang turun ke lapangan dan sebagainya, bagaimana anda lihat relevannya cerita 3 Idiot ni dalam sudut pengaplikasian sistem pendidikan? Maksudnya bukan dari sudut akreditasi, bukan dari sudut peperiksaan, exam oriented dan sebagainya, tapi lebih kepada pencabahan idea dan sebagainya. Bagaimana anda lihat, adakah perkara ini boleh dilaksanakan atau perkara ini memang harus dilaksanakan? Soalan ini agak menarik ya. Ketika TFTN waktu di awal-awal penubuhan, kami ada program di Central Market di Art for Grabs. Kami tayangkan filem The Three Idiots lah. Jadi mungkin saya boleh berkongsi bagaimana TFTN beroperasi. Ketika awal bermula diasaskan oleh saudara Cikgu Zulfikri Zamir dan Cik Asmida alias mereka telah post satu nota di Facebook mengatakan Cikgu Zamir menceritakan kisahnya. Dia lihat ada anak kecil, anak murid yang tidak mampu ke kelas tuition yang berharga RM120 setahun. Jadi daripada situ dia tergerak hati untuk membuat kelas tuition percuma, kelas yang kecil untuk keluarga berpendapatan bawah RM800. Selepas habis kelas, seminggu 3 kali akan ada kelas untuk anak-anak yang kurang bernasib baik ini. Dan dia mengajak cikgu-cikgu satu Malaysia untuk melakukan perkara yang sama. Ini berlaku Mac 2012. Dalam masa 2 minggu 13 cikgu menyertai usaha murni ini, dan kami yang bukan cikgu hanya memberikan idea dan pendapat. Setelah TFTN bergerak dengan lebih lama, kami dapati lebih ramai sukarelawan yang bukan cikgu menyertai program kami. Tidak lama selepas itu, beberapa guru pelatih daripada Maktab Ipoh masuk ke rumah anak yatim di Gopeng, di Perak. Mereka masuk, cikgu Kimi, beberapa cikgu waktu itu, Faiz. Mereka mahu, kerana di maktab praktikal hanya 3 bulan. Jadi mereka merasakan terlalu banyak teori tapi aplikasinya kurang. Jadi mereka masuk ke rumah anak yatim, mereka lakukan kelas hujung minggu. Jadi daripada satu rumah anak yatim, TFTN mempunyai pendaftaran volunteer-volunteer baru yang menyebabkan kami terus mengambil anak angkat sekolah-sekolah, rumah-rumah anak yatim. Dan sekarang kita sudah ada 12 expansion program. Jadi cara kami bergerak, pejabat di Facebook, pejabat di Facebook dan Twitter. Maksudnya semua komunikasi di Facebook. Jadi di mereka yang mahu menyertai Teach for the Needs, mereka yang mahu menyertai Teach for the Needs boleh mendaftar di website kami di teachfortheneeds.org. Daripada situ akan automatic information masuk ke dalam database. Dari database kami akan masukkan ke dalam mailing list yang kami akan hantar sebaran umum, dan mereka akan kami masukkan dalam grup di Facebook TFTN Volunteers. Daripada grup ini grup yang grup umum, maksudnya semua sukarelawan akan masuk ke dalam grup besar. Dan setiap rumah anak yatim, setiap expansion program ada grup-grupnya sendiri. TFTN EP1, TFTN EP2 sehinggalah nombor 12. Kemudian kita ada TFTN Administrator, TFTN Finance, TFTN Board of Director. Tugas masing-masing. Jadi daripada situ kita cuba menstrukturkan organisasi berbentuk sukarelawan menggunakan Facebook, menggunakan Mark Zuckerberg punya ciptaan kan. Jadi daripada situ interaksi lebih mudah. Cuma masalah dengan konsep sukarelawan kan, saya suka sebut kamu tidak dibayar, you are not paid. Bukan kerana kerja ini kerja murah, ataupun not because you are cheap, but because you are priceless. Sukarelawan TFTN sangat-sangat kami hargai, dan saya suka memanggil mereka seperti kurniaan dari langit. Saya di Khairiah, di rumah anak yatim Khairiah, di rumah anak yatim Gopeng, kita ada sukarelawan seperti Syamimi, masih muda, dalam umur 19, 20 hingga 25 tahun. Mereka ke rumah anak yatim setiap hujung minggu tanpa mengenal erti penat, lelah, tanpa ada imbuhan kewangan.
pergi ke sana cuma untuk bersama-sama dengan anak yatim mengajar setakat kemampuan mereka. Sehingga kan saya waktu di Hairiah Kelang saya lihat ada 5 pelajar tidak boleh membaca. Kita ada pengurus literasi Cik Nazirul dia akan buat assessment. Dia akan masuk ke rumah yatim, check berapa orang boleh baca dan apa, dan kami akan follow up dengan sukarelawan yang mengajar. Jadi saya lihat ada satu anak kecil mahu diajar membaca, ambil kasut Cik Nazirul tadi, baling dalam air, kan? Baling dalam air. Dia fokus 2 minit je, lepas tu dah lari satu ni kan. Jadi bila kita lihat tu kan, ya Allah, kita pun tak sanggup, kan? Tapi sukarelawan-sukarelawan bila you tengok, you rasa tersentuh hati. Sebab tu saya cakap, mereka ni kurniaan dari langit yang diturunkan untuk anak-anak TFTN. Jadi itulah, kalau kita tengok kan tadi anda sendiri katakan yang sebenarnya tak ramai guru yang sebenarnya yang menyertai TFTN, tapi lebih ramai yang bukan guru. Dan jadi adakah boleh tak kalau kita katakan sebenarnya guru ni sebenarnya tak berminat untuk mengajar ke macam mana? Mengapa? Apakah yang anda rasakan sebab kurang mereka berminat untuk bersama dalam aktiviti di luar sekolah, terutama dari sudut pengajaran? Soalan ini agak sensitif jika tidak dijawab dengan berhati-hati. Saya tidak mahu mengatakan guru-guru tidak berminat mengajar. Jika kita lihat ketika waktu Malaysia selepas merdeka, awal tahun 60-an 70-an, semua mahu jadi cikgu, mahu jadi cikgu, polis. Itu adalah antara pekerjaan yang paling mulia. Kemudian daripada sekitar tahun 70-an 80-an, kita sudah mula dengan dasar ekonomi baru. Mereka mengejar impian yang lebih besar, jadi cikgu, jadi doktor, jadi engineer. Jadi sampai ke tahap sekarang, profession guru seolah-olah dianggap pilihan terakhir. Jika keputusan SPM tidak berapa memberansangkan, cikgulah kamu, confirm masuk maktab, habis 4 tahun 5 tahun confirm ada kerja, kan? Walaupun begitu, untuk berlaku adil dengan cikgu-cikgu, beban kerja mereka agak berat. Kalau kita lihat, mereka bukan hanya perlu mengajar, malah perlu mengisi kedatangan dan workload, paperwork mereka sangat beban itu sangat banyak, sangat berat. Dan habis waktu sekolah untuk mengharapkan mereka untuk menyertai aktiviti-aktiviti yang diadakan di hujung minggu seperti ini, mungkin tidak begitu menarik berbanding dengan mereka yang tidak terlibat secara aktif dengan bidang pendidikan, iaitu sukarelawan TFTN lah. Kalau anda bandingkan guru-guru zaman 50-an 60-an yang sebenarnya saya dalam ahli keluarga saya tengok ramai, bukan guru veteran, kita boleh nampak beza dia cukup hebat lah. Sebab apa? Pada masa dulu mungkin kita boleh katakan mereka ni memang minat untuk mengajar, dan memang itulah salah satunya mereka rasa untuk menyumbang kepada masyarakat. Sekarang ini mungkin ada guru-guru yang ingin menyumbang, tapi ada kekurangan dari sudut pendapatan mereka, gaji mereka dan sebagainya. Jadi anda rasa adakah patut sebenarnya gaji guru ini patut ditingkatkan supaya fokus mereka bukan hanya untuk bayar elektrik, air bulan-bulan, tapi fokus mereka hanya untuk mengajar? Sebab apa mereka tak perlu risau lagi tentang masalah kewangan yang sebenarnya mereka hadapi? Bercerita mengenai gaji, mengenai gaji, kalau kita banding di negara-negara membangun seperti Korea, Finland, gaji guru agak tinggi berbanding dengan di Malaysia. Tetapi jika walaupun begitu, ramai guru-guru yang betul-betul bersemangat, bersemangat untuk mengajar. Saya lebih suka lihat daripada aspek sistem itu sendiri, bagaimana sistem pendidikan itu diatur dan disediakan. Sebagai contoh Kementerian Pendidikan, Kementerian Pendidikan di Malaysia, jika dibanding dengan GDP per kapita, antara yang terbesar di Asia. Maksudnya kos untuk membiayai kementerian itu agak besar berbanding dengan bilangan pelajar yang ada. Saya lebih suka jika Kementerian Pendidikan itu bersifat lebih proaktif di sekolah dan membantu sekolah dan mengurangkan beban guru-guru untuk paperwork. Mungkin kita boleh letak nazir di sekolah, stesen di sekolah, dan perkara-perkara itu, dan
manpower dan resources di kementerian dialihkan kepada sekolah-sekolah ini. Itu lebih baik. Ya, benar. Sebab apa kalau saya teringat lebih kurang 6 bulan lepas, tak silap saya, ada satu cadangan ataupun satu pengesyuran agar dilantik kerani sekolah. Maksudnya tugasnya hanya jaga paperwork, kedatangan, supaya guru boleh fokus. Sebab apa, selalunya guru memang menghabiskan banyak masa pada paperwork berbanding dengan mengajar. Sebab apa, itu perkara itu kadang-kadang di-evaluate pun, dinilai mereka melalui kertas kerja. Walaupun mereka mengajar cukup baik dan sebagainya, tapi kalau gagal hantar paperwork ni, mereka akan diketepikan. Jadi persoalannya, adakah perkara ini patut dibuatkan dengan lebih cepat? Dan mungkin anda boleh masukkan sikit tentang pandangan tentang pembangunan pelan pendidikan Malaysia ni, yang mempunyai 11 kerangka utama ataupun 12 kerangka utama, di mananya pertama sekali ialah kesamarataan akses kepada pendidikan yang kelas tinggi lah, boleh dikatakan, yang selayaknya. Bagaimana pendapatnya? Kalau dari segi plan pembangunan pendidikan yang baru dirasmikan, yang telah mengambil kos 20 juta untuk disediakan oleh konsultan dari McKinsey, saya lihat plan pembangunan itu adalah satu bahasa yang paling mudah sebut, satu usaha dan cita-cita yang sangat besar daripada penulis blueprint. Kira kalau lihat tu betul-betul komprehensif lah. Betul, beratus muka surat, bukan 200. Walaupun begitu, masih ada keciciran yang kalau kita lihat komen-komentar sekolah agama, kalau kita lihat komentar orang asli. Daripada TFTN, kami fokus untuk melihat daripada segi jurang pendidikan. Kami tak banyak nampak apa inisiatif dalam pelan pembangunan untuk mengatasi masalah jurang pendidikan. Yang pertama. Kedua, kami tidak dapat melihat satu roadmap ataupun satu penyelesaian yang terbaik ataupun yang komprehensif dalam pelan untuk meningkatkan kualiti guru-guru di Malaysia. Kalau kita lihat komen-komen mengenai pelan pendidikan, bagaimana wang dibelanjakan untuk sektor pendidikan, kebanyakan besar wang itu dibelanjakan lebih kepada infrastruktur, seperti pembinaan sekolah, seperti pembinaan perkara-perkara yang perkara-perkara keras. Tetapi walaupun begitu, kita masih melihat terdapat 2,000 sekolah yang tak ada makmal komputer, 2,000 lebih sekolah yang tidak ada peralatan sains, capaian kepada air yang bersih. Dan 2,000 adalah nombor yang besar, memandangkan kita ada lebih kurang 10,000 sekolah satu Malaysia. We looking at 20% daripada sekolah yang punya kekurangan infrastruktur. Jadi kemudian kalau kita lihat, bagi saya, dalam penyediaan pelan pembangunan pendidikan, selepas pelan pembangunan dilancarkan tahun lepas, mereka memanggil dalam 2,000 pegawai kerajaan untuk komen pelan pembangunan. Bagi saya, pelan pembangunan itu harus mendapat lebih komen-komen daripada yang lebih besar, kerana setiap beberapa kali kita keluar pelan pembangunan pendidikan yang baru, dan kita boleh belajar daripada kesilapan pelan pembangunan yang lepas. Kita perlu ada lesson learn, apa yang kurang pada pelan pembangunan yang dahulu dan mengapa kita tidak selesaikan masalah itu. Sebagai contoh, saya cerita tadi, bagaimana sekolah di tengah bandar masih boleh ada satu kelas darjah 6 tidak boleh membaca. Ada something fundamentally wrong. Ada sesuatu kesalahan besar dalam asasnya. Ada satu masalah yang perlu dirungkai dan diselesaikan. Jadi dalam menyediakan pelan pembangunan, kita lihat ahli-ahli panel. Kita ada Tony Fernandez, kita ada beberapa nama-nama tersohor di dalam panel menyediakan pelan. Dan kita lihat ada bekas Menteri Pendidikan negara-negara sekian, pegawai tinggi pendidikan negara-negara sekian. Kita tidak mempersoalkan ahli-ahli panel ini. Kita menanyakan berapa banyak masa boleh diluangkan oleh profil-profil ini untuk membelik pelan pembangunan yang disediakan oleh McKinsey bernilai 20 juta itu. Jadi, dan bila kita lihat ketika keluar masih banyak yang tercicir, kami merasakan kekurangan data dan input daripada bawah, daripada grassroots, daripada sekolah-sekolah. Sepatutnya mereka keluar collect data.
ambil maklumat, pergi ke sekolah, jumpa dengan ibu bapa, jumpa dengan pengetua, pergi ke kampung-kampung, masuk semua sekolah. Ada 10,000 sekolah, masuk yang sebanyak mungkin. Lihat apa masalah yang sebenar, dapatkan input daripada bawah, daripada mak bapak, daripada pelajar, daripada cikgu-cikgu, dan daripada data-data ini baru kita sediakan pelan pembangunan. Dan daripada itu baru kita akan pastikan semua jurang-jurang dalam pendidikan di Malaysia kita dapat tangkap apa masalahnya. Sebagai contoh, mereka menceritakan masalah penguasaan bahasa Inggeris. Sepanjang 10 tahun saya dengar masalah ini, tetapi apakah solutionnya? Kita tak nampak apa solutionnya. Berubah kejap PPSMI, kemudian balik-balik pada PPSMI, kan. cerita ni. Saya tak nampak apa kaitan ajar sains dan matematik dalam bahasa Inggeris boleh meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris. Saya tak nampak apa masalahnya. Jika bahasa Inggeris itu yang masalah, kita selesaikan. Kita ambil cikgu-cikgu pencen, tambah cikgu-cikgu yang baik. Kita hantar cikgu-cikgu kita belajar di luar negara yang specialized, yang boleh mengajar bahasa Inggeris dengan baik. Dan jadi isu itu seperti tidak diselesaikan dengan secara langsung. Jadi berbalik kepada program pelan pembangunan pendidikan, itu adalah usaha yang baik, tetapi masih banyak yang kita boleh perbaiki. Dan sekarang ramai mempersoalkan kenapa perlu guna konsultan luar, di manakah kualiti-kualiti di Malaysia. Itu di antara isu yang kita kena tengok. Tapi sekarang ini banyak lagi nak tanya, tapi mungkin saya nak beri peluang kepada anda untuk kongsikan lebih mendalam tentang Teach for the Needs ni, dan mungkin dah boleh terus rumuskan ataupun boleh jemputlah siapa-siapa atau bagaimana untuk bersama dan sebagainya berkenaan dengan Teach for Needs. Teach for the Needs ketika awal ditubuhkan, saya antara yang golongan yang merangka organisasi. Jadi seperti yang saya terangkan tadi, bagaimana cara kita berfungsi kan. Struktur-struktur ini penting untuk memastikan kelangsungan sustainability sukarelawan. Kerana jika kita lihat kajian-kajian kajian-kajian empirikal dan paper-paper mengenai kesukarelawanan kesukarelawanan itu akan datang apabila benda itu ada self fulfillment. Sukarelawan itu seronok dan merasa puas. Dan itu yang kami cuba bawa kepada sukarelawan. Walaupun begitu, sukarelawan datang dan pergi. Jadi untuk memastikan mereka terus bersama, kita harus menghargai mereka. Dan pada masa yang sama, kita harus terus menambah sukarelawan kami. Jadi kepada mereka yang berminat untuk jadi sukarelawan, untuk menyertai usaha-usaha murni, usaha-usaha murni sukarelawan yang lain, saya jemput mendaftar di laman kami lah, di teachfortheneeds.org, dan masuk ke grup kami, like Facebook page kami, semua guna nama teachfortheneeds.org ataupun facebook.com/teachfortheneeds, ataupun kalau grup page di Facebook tftn.volunteers. Jadi sertai kami, jangan malu-malu, kerana cara TFTN bergerak, kita bergerak secara bottom up. Maksudnya saya dan rakan-rakan lain yang sebagai ahli lembaga pengarah, kita sediakan plan, tapi kita sangat menyahut jika sukarelawan di bawah mencadangkan program. Jadi program-program tu malah kebanyakan program di TFTN datangnya dari bottom, dari sukarelawan itu sendiri. Mereka akan berinteraksi di Facebook, mencadangkan mereka, contoh minggu ini kami mau buat bedtime story, seperti yang telah dibuat di Negeri Sembilan dan di Kelang. Sukarelawan datang ke rumah anak yatim, satu sukarelawan dengan satu kanak-kanak baca buku cerita pada pukul 10 malam sehingga tidur. Dan program-program ini dicadangkan oleh sukarelawan yang kita tak kenal pun. Dan bila program diadakan, kita kenal, jalin silaturahim dan berkongsi pengalaman masing-masing. Pada masa yang sama, TFTN mempunyai misi untuk menjadi third force. Maksudnya third force, kami cuba menampung apa-apa yang tidak apa-apa gap yang daripada pihak kerajaan dan pihak swasta. Jadi NGO fungsinya untuk menampal jurang-jurang ini. Dan kami juga
ingin menjadi suatu suara yang boleh menyumbang kepada polisi negara daripada segi pendidikan, dan malah kita mengadakan forum-forum untuk mengajak mereka berfikir. Forum pertama yang kami adakan bertajuk Sekolah Bukan Penjara, Universiti Bukan Kilang. Kita ambil idea-idea dari Freire, kita ambil idea-idea daripada Panopticon, kita ambil Ivan Illich di Schooling Society, kita buat kelas. Kan kita mahu sukarelawan-sukarelawan ini berfikir luar dari kotak. Cuba ambil pedagogi-pedagogi dari luar, lihat apa yang boleh diguna di Malaysia. Malah sukarelawan-sukarelawan kami yang masih belajar di luar negara, contoh di England, di Amerika, di Europe, di Australia, yang menyertai grup Facebook kami jemput mereka lihat sistem di sana bagaimana dan cuba bawa pulang idea-idea mereka di Malaysia. Malah kemudian forum kedua kami lakukan pedagogi pendidikan cinta, seperti yang diceritakan tadi. Dan esok kita akan adakan forum yang begitu menarik, bertajuk falsafah. Adakah ia menyesatkan atau memperkasakan pendidikan? Jadi di Chinese Assembly Hall dengan ceritanya? Di Chinese Assembly Hall. Pada jam berapa tu? Pukul 8. Pukul 8. Hari Jumaat esok. Jadi saya harap dapat bertemu lebih ramai volunteer dan aktivis pendidikan. InsyaAllah. Jadi kita ucapkan yang terbaik kepada Teach for the Needs, dan kami harapkan kepada anda apa saja yang dikongsikan tadi dapat membantu anda untuk mencari jalan bagaimana anda boleh bantu masyarakat. Dan di sebalik anda sentiasa ranting dan sebagainya di dalam Facebook, mungkin anda boleh salurkan kebijaksanaan anda ke Teach for the Needs untuk bersama menggerakkan kerja-kerja mengajar masyarakat yang akan datang. Sebab apa kalau ketika dikatakan ahli-ahli falsafah bahawa kalau anda ingin lihat masa depan, lihatlah pada anak muda zaman sekarang. Dan anak muda zaman sekarang itulah anda. Jadi kami harap informasi semuanya dapat membantu, dan bagi saya Adli Zakwan dan kru penerbitan mobtv.my, sehingga kita bertemu lagi, buktikanlah bahawa saya tak bodoh, saya tak bodoh, saya tak bodoh. Itu semua pada anda. Sekian, jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.